Apa itu husbandry? Husbandry ialah satu amalan yang melibatkan aqua dan agriculture bagi memudahkan orang ramai mengusahakan tanah maupun menternak ikan ataupun haiwan lain seperti tiram, itik dan lain-lain lagi. Antaranya amalan yang kami perlu bincangkan iaitu husbandry practice yang seperti kita tahu merupakan penternakan. Terima kasih. Seterusnya tujuan. Terdapat beberapa tujuan, antaranya ialah menyediakan panduan praktikal untuk aspek-aspek utama dalam aktiviti ternakan ikan air tawar. Selain itu, tujuan yang kedua ialah menyediakan panduan untuk diikuti secara sukarela oleh penternak dan menyediakan panduan untuk menghasilkan produk yang berkualiti untuk kesihatan pengguna. Seterusnya, menyediakan panduan untuk menjamin pulangan yang berpatutan kepada pengusaha, dan tujuan yang terakhir, menyediakan panduan supaya aktiviti ternakan tidak merosakkan alam sekitar. Untuk pemilihan tanah ataupun kawasan yang digalakkan ialah kawasan yang telah dizonkan oleh pihak berkuasa negeri sebagai kawasan pembangunan aquakultur air tawar. Yang kedua ialah kawasan tanah yang terbiar dan tidak produktif tetapi sesuai. Untuk kawasan yang tidak digalakkan pula ialah kawasan yang bermasalah seperti banjir, hakisan, pencemaran dan lain-lain lagi, dan juga kawasan hutan simpan. Seterusnya saya akan membincangkan tentang pengurusan ternakan mengikut aspek penyediaan kolam dan pengurusan air. Pertama sekali, penyediaan kolam haruslah dibersihkan bagian dasar dan kawasan persekitaran agar kotoran yang ada pada kolam dapat ditanggalkan. Kita juga perlu menggunakan racun yang digunakan dengan kadar yang sesuai. Selain itu, pengurusan air sangatlah penting untuk mengekalkan kestabilan di dalam kolam. Oleh itu, terdapat beberapa langkah-langkah pengurusan air. Pertama, bekalan air hendaklah dirawat sebelum digunakan bagi mematikan kuman untuk menghilangkan hewan yang diternak daripada terjangkit kuman. Kedua, air yang ingin digunakan hendaklah dimasukkan terlebih dahulu dalam kolam takungan mengikut tempo yang sesuai supaya dapat menetralkan air di dalam kolam. Ketiga, kadar pertukaran air hendaklah disesuaikan dengan peringkat umur ternakan bagi menghilangkan ikan yang dipelihara mudah stres dan ikan dapat menyesuaikan diri di dalam air. Keempat, kadar pengudaran air hendaklah sesuai dengan ternakan agar ikan yang ada di dalam kolam mendapat udara yang mencukupi. Kelima, kaedah pengudaraan air hendaklah dengan kaedah yang betul agar bakteria dan kotoran di dalam air dapat dimatikan. Akhir sekali, hanya baja organik digalakkan, contohnya urea dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Pengurusan ternakan yang ketiga ialah pengurusan makanan. Dalam pengurusan makanan, kita hendaklah memilih bahan-bahan yang berkualiti tinggi seperti bahan-bahan yang tinggi nutrien agar ikan kita cepat tumbuh besar dan tidak mudah terkena penyakit. Pengurusan ternakan yang keempat ialah pengurusan air sisa kumbahan. Air sisa kumbahan dari sistem ternakan seperti dari kolam dan tangki hendaklah dirawat terlebih dahulu sebelum diairkan ke pengairan umum. Pengurusan ternakan yang terakhir ialah pengurusan kebersihan. Kita hendaklah memastikan sistem, peralatan, dan pekerja kita mematuhi pengurusan kebersihan yang tepat. Sebagai contoh, peralatan yang telah digunakan hendaklah disanitasi sebelum disimpan dengan cara dan tempat yang betul. Bagi pekerja pula, pekerja hendaklah mematuhi peraturan dengan memakai PPE. Hal ini karena air sisa kumbahan dari sistem ternakan masih mengandungi amonia yang tinggi dan dapat mencemarkan pengairan umum jika terus dilepaskan ke pengairan umum. Oleh itu, kita hendaklah merawat air sisa kumbahan ini di kolam yang asing dan boleh terus dilepaskan ke pengairan umum dengan selamat. Kesimpulannya, amalan penternak ini sangatlah sesuai dan digalakkan kepada pengusaha tanah maupun pendanak bagi memudahkan penjagaan hewan akuatik daripada ancaman luar sepertinya pemangsa. Faedah amalan penternakan ini bukan saja daripada menjaga hewan akuatik, ia juga boleh membersihkan kawasan untuk mengelakkan daripada hakisan dan mengelakkan cara bina yang memberi kesan negatif kepada hewan akuatik maupun alam sekitar, agar dapat meningkatkan
hewan eksotik yang baik dan boleh membantu orang ramai daripada segi keuangan.